على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه آمين اللهم آمين. عما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Alhamdulillah, sidang hadirin hadirat muslimin muslimat yang dirahmati Allah Ta'ala, wabil khusus jamaah masjid Setia Alam, syukur kepada Allah dapat sama-sama kita berkumpul di tahun baru Hijriah 1444 ini, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kebaikan, kesihatan, keafiatan, diberikan hidayah umum wal khusus, diberikan kita pertambahan iman dan juga taqwa, dan mudah-mudahan senantiasa diberikan ilmu yang bermanfaat, dan mudah-mudahan kita menjalani kehidupan ini dengan melakukan segala perkara yang Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan, dan meninggalkan apa jua larangan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan inilah jalan kita untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jalan untuk sebagai hambanya agar menjadi hambanya yang senantiasa bersyukur. Wa qalilun min ibadiyasy syakur, di dalam Al-Quran sering kali sebut, ya, hanya sedikit di kalangan hamba-hamba Allah yang bersyukur. Sebab itu pernah Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu bertemu dengan satu orang lelaki yang ketika mana dia ini sedang tawaf, dan juga doa yang dia panjatkan hanya minta jadi orang yang sedikit. Jadi satu kepelikan lah, Masya Allah kan? Pasal apa nak jadi orang sedikit pula, orang sikit ni? Masya Allah, tabarakallah. Satu sifat Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu, beliau ni seorang yang sangat bijaksana. Orang bijak sungguh Sayyidina Umar ni, Masya Allah, tabarakallah. Sebelum beliau menjadi Islam sekali pun memang bijak dah. Kenapa kita kata bijak? Sebab mana beliau mendengar surah Toha, ya, pertama kali dengar surah Toha, bahkan dulu sebelum tu dia menentang ajaran Rasulullah SAW, tapi bila beliau mendengar surah tersebut, disuruh bacakan, semula, lepas mula dia marah kepada adik dia dan ipar dia yang masuk Islam. Dia dengar semula, oh, dia kata ini bukan daripada manusia. Bijak. Nampak? Banyak sekali kebijakan beliau ni, Masya Allah, tabarakallah. Jadi Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu, beliau juga, Masya Allah, tabarakallah, ketika mana selepas kewafatan Nabi SAW, tahu yang menjadi sahibu sirri, yang menjadi penyimpan rahasia Rasulullah SAW itu adalah Sayyidina Hudzaifah Al-Yamani, yang mengetahui siapa orang-orang munafik. Munafik di sini, kalau kita belajar dalam hadis tu, hak tiga tanda tu tanda, bukan dia munafik asli. Dia bila dia bercakap bohong, bila berjanji khianat, itu tanda. Tetapi makna munafik yang asal ataupun asli munafik ini, kafir dia di dalam hati, wa iyazubillah. Manakala dia mempamerkan Islam pada zahir, wa iyazubillah. Sebab itu ulama menyebutkan kenapa mereka ni menjadi kerak kepada api neraka, bawah sekali. Sebab apa? Kerana masa hidup kat dunia dia nak tipu Allah Ta'ala. Mana boleh nak tipu Allah Ta'ala? Allah Ta'ala all knowing, Allah maha mengetahui. Tak ada apa yang boleh, kalau kita ngaji sifat 20, Allah Ta'ala maha mengetahui. Mengetahui hak dahulu, hak sekarang, akan datang, benda yang ada, benda yang tak ada, meliputi segala sesuatu, termasuk apa yang di dalam hati. Jadi subhanallah, bila mana
dia nak tanya kepada Sayyidina Hudzaifah, adakah aku ni termasuk kalangan orang munafik, sedangkan beliau ni telah dijamin syurga oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika hidup, masih hidup. Masya-Allah. Namun beliau masih lagi risau dan takut. Dalam satu riwayat Sayyidina Hudzaifah dia geling, satu riwayat kata tak beritahu langsung. Cuma tu saya nak kata bijak Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu, sebab tu orang bijak ni dia dapat sikit je tengku, dapat sikit je dia reti dah, dia tak payah nak syarah panjang-panjang, dia reti. Macam mana bila mana Sayyidina Hudzaifah tak pergi jenazah orang ni, orang munafik ni, kalau dia tak ada dalam majlis, dia tak ada dalam sembahyang jenazah orang ni, Sayyidina Umar pun tak pergi. Kalau Sayyidina Hudzaifah pergi majlis solat jenazah orang ni, baru dia pergi. Nampak? Tu nama orang cerdik, tak perlu panjang syarah sangat, dia reti faham. Masya-Allah. Jadi antara yang kelebihan Al-Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad, beliau ni kitab yang beliau karang ni, walaupun matanya buta tetapi hatinya terang sekali. Ya, kita tengok pada kitab kita, siapa yang ada di kitab, ya. Tetap juga siapa yang kalau nak kitab secara peribadi, memang saya ada bawa kitab wakaf, dah ada diberikan, ya. Rasa macam banyak kitab wakaf dah ada. Baik, tamam. Baik. Kata pengarang, selepas basmalah, kita dah bagi tahu pada kuliah yang lepas, penulisan kitab ni dia ada rukunnya, rukun basmalah, hamdalah, ya, syahadat, salawatu ala nabi, syahadatain, dan amma ba'du. Kita tengok Al-Imam Abdullah bin Alawi Haddad, dia sebut wala dia tulis wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Tidak ada daya dan tidak ada kekuatan illa, melainkan billah, dengan kekuatan daripada Allah Subhanahu wa taala Al-Aliyil Azim, yang maha tinggi lagi maha agung. Kita tengok, masya-Allah, tabarakallah, kitab yang ada pada tuan-tuan ini dah kira ada syarah, syarah yang ringkas daripada guru saya yang menterjemah kitab Habib Abdullah bin Alawi Haddad ni, iaitu Ustaz Abdullah Tahir Al-Qadahi. Jadi disebut la haula wala, dan tak ada daya. Ni tak ada daya apa? La haula an maksiatillahi illa bi ismatih. Tidak ada daya untuk menghindarkan diri dari maksiat. Inilah dia pergantungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hakikatnya, sebab tu banyak baca la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Khususnya kalau kita ditimpa ujian. Tu. Dan juga boleh baca hasbunallah wa ni'mal wakil. Banyakkan baca. Tak ada siapa yang tak ditimpa ujian. Kita ditimpa ujian, jadi antaranya banyakkan baca ni. Kerana tidak ada daya untuk menghindarkan diri daripada maksiat selain daripada perlindungan daripada Allah. Wala quwwata ala ta'atihi illa bi ma'unatih. Dan tidak ada kekuatan untuk melaksanakan ketaatan selain daripada pertolongan Allah. Itulah hakikat kita sebagai hamba Allah yang maha tinggi. Bagi kita yang faham daripada kacamata ahli sunnah wal jamaah, maksud maha tinggi itu bukan tinggi duk atas, duk langit, duk mana. Maha suci Allah dari bertempat. Makna dia Allah yang maha tinggi kedudukan, tidak ada tolok bandingnya. Maha agung Allah, yang mana Allah lah yang paling agung sekali, tiada yang lain yang maha mulia selain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga kalau kita tengok, ya, dalam kitab ni setelah kita sebutkan, ia juga merupakan satu syarah seorang ulama, ya, Syekh Nawawi Al-Bantan, Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantan. Bagi tuan-tuan yang mungkin
pertama kali dengar, siapakah beliau ini? Beliau ini adalah seorang ulama dari tanah Jawa yang digelar sebagai Sayyidul Ulama, penghulu ulama di Makkah. Masya Allah, satu ketika dulu orangnya asal daripada tanah Jawa di Betawi, Banten, minta maaf, di Banten. Dan beliau ini mengajar di mengajar di Makkah, mengajar di Masjidil Haram. Seberapa lama? Guru kepada guru, guru kepada guru-guru. Masya Allah, tabarakallah. Dulu orang-orang Melayu, orang-orang di Nusantara yang berada di Haramain, di tanah Arab ini, merupakan bukan saja yang pergi belajar, tetapi diizinkan mengajar dan menjadi guru kepada guru-guru. Masya Allah, tabarakallah. Jadi beliau ni salah seorang, nama beliau Muhammad Nawawi bin Umar Al-Bantan. Beliau mengarang lebih 100 kitab. Kitab tersebut semua bahasa Arab. Kalau tuan-tuan pernah baca beberapa kitab-kitab beliau, daripada yang 100 lebih yang saya sebut tadi itulah, kalau tuan-tuan boleh belik seorang satu, setiap kitab beliau ada syarah basmalah, semua lain-lain. Semua lain-lain. Faham Kitab ni dia syarah basmalah. Ingat tak dalam kuliah yang lepas kita beritahu, kuliah yang bulan lepas kita beritahu, ingat tak? Yang saya kata ba, sin, mim, itu syarah daripada kitab yang saya baca dari Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantan, daripada kitab Marakil Ubudiyah, syarah kepada Bidayatul Hidayah. Abang baca kitab lain, syarah Bahjatul Wasail, syarah kepada Masailut Ta'lim, syarah kepada Ar-Risalatul Jami'ah, lain pula syarah dia. Abang baca kitab Kashfatus Suja', syarah kepada Safinatun Najah, lain pula, menunjuk keluasan ilmu beliau. Dan beliau digelar Imam An-Nawawi kedua. Lantaran orang kata begitu banyaknya tulisan kitab yang bermanfaat sekali, semua bahasa Arab. Masya Allah, tabarakallah. Apa kata beliau? La yahulu an ma'siyatillahi illa billah, wala quwwata ala ta'atillahi illa bi'aunillah. Iaitu tidak ada upaya yang menghalangi daripada maksiat pada Allah melainkan dengan pertolongan Allah. Ini beza kita dengan orang yang tidak beriman. Ini kita kena faham dan pegang, ya. Orang tak beriman, dia tak ada langsung kait dengan Allah. Perasan tak? Dia hebat, dia baik, dia bagus, dia ni bini dan sebagainya, cemerlang, terbilang, gemilang semua sebab diri mereka sendiri. Tu tidak ada langsung nak sangkut paut dengan Allah Subhanahu wa ta'ala sama sekali. Jadi bezanya kita tengok dalam kita memahami la haula wala quwata illa billah, rupa-rupanya Allah yang lindungi kita. Macam kita duduk di masjid ni sekarang, Allah pilih, subhanallah. Kena banyak bersyukur orang yang especially lah, ataupun khususnya orang yang berkhidmat dengan masjid ni, kan. Memang untunglah senantiasa duduk di dalam. Kalau nak buat maksiat tu macam payahlah sikit, kan. Berbanding dengan orang yang mungkin dia dalam keadaan yang berbeza, situasi yang berbeza, tempat kerja yang berbeza, banyak-banyak bersyukur kepada Allah, ya. Dan wala quwwata ala ta'atillahi illa bi'aunillah, tidak ada kekuatan untuk melakukan ketaatan. Sama juga tuan-tuan, kita ni Allah pilih. Kita boleh, saya ni boleh main ni bukan kerana kita punya jadual, tak, kerana Allah Ta'ala beri kekuatan. Kalau demam, kalau sakit tuan-tuan tak boleh, kok mana pun, kan, tak boleh. Nak buat taat ini pun kerana Allah beri kita sihat, Allah Ta'ala beri kita taufik. Masya Allah. Jadi kena banyak bersyukur. Syukur kepada Allah. Hari ini Allah Ta'ala pilih aku. Engkau pilih aku, ya Allah. Engkau pilih aku. Moga Engkau pilih aku lagi besok, ya Allah. Moga seterusnya sampai akhir hayat aku. Ini pegangan kita, pegangan kita ahli sunnah wal jamaah, ya. Kemudian alhamdulillahilladzi yaqdhifu idza syaa'a fi qulubil muridina law'atal iradah. Segala puji-pujian bagi Allah Subhanahu wa ta'ala yang dengan kehendaknya Allah telah mencapakkan, mencetuskan
dorongan kemahuan yang kuat di ataupun pada hati-hati para murid. Baik. Bila kita tengok segala puji bagi Allah, ada 4. Bagi yang nak mencatat atau nak ngapal atau nak ngingat, dipersilakan. Puji-pujian bagi Allah itu atau segala puji-pujian bagi Allah terbahagi kepada 4. Nombor 1, Allah memuji Allah. Nombor 2, Allah memuji makhluk. Nombor 3, makhluk memuji Allah. Nombor 4, makhluk memuji makhluk, dalam kurungan kembali kepada Allah. Saya ulang. Nombor 1, puji Allah kepada Allah. Allah Ta'ala memuji akan dirinya pada zatnya, ya. Allah Ta'ala banyak di dalam Al-Quran, ya. Contohlah di dalam Al-Quran sebut Allah Ta'ala sebut Allah ketika mana Allah membukakan hijab kepada Nabi Musa alaihi salam dapat mendengar kalam Allah yang sedia ada. Allah berfirman yang dalam Al-Quran direkodkan, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Nanti saya ingat ayat tu. Ayat tu alhamdulillah, innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dhikri. Ayat yang bermaksud innani anallah, sesungguhnya aku Allah. Allah sebut aku Allah. La ilaha illa ana, tidak ada Tuhan selain daripada aku. Fa'budni, maka sembahlah aku. Wa aqimis salata li dhikri, dan dirikanlah salat untuk mengingati aku. Masya Allah, tabarakallah. Allah Ta'ala beritahu, ya, di dalam Al-Quran direkodkan. Itu satu. Jadi Allah memuji akan dirinya, itu pujian yang satu daripada 4 daripada maksud Alhamdulillah, segala puji-pujian bagi Allah. Yang kedua, Allah memuji akan makhluknya. Itu nombor 2. Contoh dalam Al-Quran ada, biasa kita dalam Quran disebut Nabi Muhammad SAW kana khuluqin azim, akhlak yang agung. Kalau orang tanya mana dalil tasawuf ni, tak ada. Nabi tak ada. Jadi dalam Quran sendiri sebut Nabi SAW ni mempunyai akhlak yang agung. Itu menjadi dalil bagisanya bahawasanya ilmu tasawuf itu, kerana baginda ni makarimul akhlak. Baginda ni datang membawa untuk memperelokkan akhlak, memperelokkan adab. Jadi tasawuf itu adalah adab, adalah akhlak, adalah budi pekerti. Di situ yang dimaksudkan. Jadi Allah memuji Rasulullah, Allah memuji yang lain-lainnya, nabi-nabi yang lainnya dan sebagainya. Itu termasuk Allah memuji akan makhluknya. Allah suka kepada orang yang bertaubat. Allah suka kepada orang yang menyucikan dirinya. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah Ta'ala suka kepada orang yang bertaubat, mana benar-benar bertaubat. Dan Allah suka kepada orang yang menyucikan diri, senantiasa dalam keadaan berwuduk, bersuci, siap sedia untuk beribadah. Allah suka sekali golongan ini. Tu antara lain. Yang ketiga, Yang ketiga, makhluk memuji akan Allah. Macam kita lah, tadi kita duduk zikir kepada Allah, ya, kita sebut subhanallah, 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 subhanallah. Ataupun alhamdulillah, 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 Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Jadi kalau kita, itu yang dinamakan makhluk memuji akan Allah. Dalam kitab Hayawatul Hayawan, ya, dalam kitab tentang kisah-kisah hayawan, binatang-binatang pun berzikir dengan bahasa dia, bang. Kadang kita tak faham, kita ingat miau saja, miau. Kita miau lah, kita ingat tengok monyet ke tengok apa benda ke. Setiap mereka itu ada mengingati akan
Allah Subhanahu wa ta'ala, nama bintang. Sebab tu disebut ala bi zikrillah tatma'innul qulub. Dengan mengingati Allah, jiwa akan menjadi tenang. Kita manusia, ya, ubat, ubat dia ada dah. Memang Nabi sebut ubat zahir batin ada belaka. Ada belaka. Yang tak ada ubat apa? Tua dan mati. Orang kalau nak elak, macam contohlah kita kan, 20-an lain muka, 15 lain mukanya, 20-an, 40-an dah berubah dah, 50-an. Kalau dia buat, minta maaf dengan bahasanya, kalau orang ni diubah wajah dia pembedahan plastik sekalipun, agak-agak leher dia boleh buat pembedahan plastik tak sekarang? Leher tak boleh ubah. Faham tak? Payah kalau nak ubah leher ni kan, banyak urau kan. Nak ejah macam mana? Tangan susah dah nak ubah kan. Jadi tak boleh. Jadi penyakit yang tak ada ubat ni tua dan mati. Itu. Jadi kita sebutkan tadi, manusia ataupun makhluk memuji Allah seumpama kita tadi ima binatang, tumbuh-tumbuhan, ya, ataupun para malaikat, ya. Manusia seumpama kita, subhanallah. Jadi kita kena faham juga apa yang kita baca, apa yang kita puji. Contoh subhanallah, apa makna subhanallah? Maha suci Allah. Betul? Semua tahu dah, insya-Allah. Tapi maksud maha suci Allah apa dia? Maha suci Allah daripada sebarang sifat persamaan dengan makhluk. Lepas tu bila kita zikir subhanallah, meresap masuk ke dalam jiwa kita, Allah tidak sama dengan makhluk. Subhanallah, apa makna? Maha suci Allah daripada sebarang sifat kekurangan. Dua kita kena ingat. Alhamdulillah, yang ni kita tengah baca ni, segala puji bagi Allah. Allah muji Allah, Allah puji makhluk, makhluk memuji Allah. Dan yang keempat, yang ni kita nak bahas, iaitu makhluk memuji makhluk kembali kepada Allah. Contoh kita puji sahabat kita, contoh dia ada kereta yang hebat, Masya Allah, Tabarakallah, Kenapa selalu kita kena sebut puji-pujian tu, kita kena selitkan dengan Masya Allah, Tabarakallah, ataupun Masya Allah la quwata illa billah. Sebab untuk mengelakkan penyakit ain kena kepada orang tersebut. Sebab pengagungan ataupun mengkagumkan sesuatu tanpa didasarkan dengan mengingati Allah yang memberikan tersebut, boleh menyebabkan penyakit ain. Makna maksud ain itu daripada pandangan yang tajam, pandangan yang khianat, daripada hati yang tak sejahtera, hati yang tak senang sebenarnya dengan nikmat tersebut. Jadi nak elak, banyak baca Masya Allah, Tabarakallah, ataupun Masya Allah la quwata illa billah. Dan banyak-banyak, ada 3 ubat dia, iaitu banyak-banyak selawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia akan tolak balik, Jadi manusia, makhluk memuji makhluk kembali kepada Allah. Kerana apa hakikat dia? Nikmat tersebut, contohlah orang ni diberikan kecerdikan, diberikan harta, diberikan rupa paras, ataupun diberikan harta dan sebagainya. Semua itu adalah hakikat daripada Allah. Inilah satu perkara yang kita kena banyak bersyukur kepada Allah. Itu yang ada, itulah yang mana Allah berikan kepada kita. Kita kembalikan, sandarkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala semata-mata. Kemudian disebut, yang mana tu catatan kepada puji-pujian tu, yang dengan kehendaknya. Di sini kita kena faham maksudnya apa dia? Dengan iradahnya Allah, dengan Allah yang bersifat dengan sifat iradah. Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha berkehendak ataupun maha berkehendak. Allah yang berikan. Sebab itu hakikatnya kita ni boleh jadi dengan izin Allah Ta'ala boleh jadi elok, jadi molek itu sebab Allah Ta'ala hakikatnya yang mengkehendaki. Moga-moga Allah Subhanahu wa ta'ala kekalkan sampai akhir hayat kita,
Amin ya rabbal alamin. Husnul khatimah bil khair wal ufin wal afiyah. Kita tengok tadi kisah yang kita beritahu Sayyidina Umar Al-Khattab, beliau walau dah dijamin syurga tapi tanya lagi kepada Sayyidina Hudzaifah Al-Yamani, kok takut dia masuk dalam golongan tersebut. Begitu. Apatah lagi kita jaminan pun tak ada, cop apa tak ada, jangan main-main. Jadi kita kena sangat-sangat berhati-hati ketika mana kita hidup di dalam dunia. Sebab tu pengarang kitab kita ni Al-Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad ada sebut dalam kitab beliau yang lain, ketika mana beliau ditanya bagaimana nak menyeimbangkan antara khauf dengan raja', bagaimana nak menyeimbangkan antara takut kepada Allah dengan harap kepada Allah. Sebab ada orang kan perasan tak, dia kata malam masih muda, umurku masih lagi muda, enjoy lah apa lagi. Dia kata maksudnya masih muda, maknanya panjang lagi kan, dia boleh buat apa yang dia suka. Lagi pula kalau ditegur golongan-golongan macam begini, kita perasan kalau golongan yang melakukan kesalahan demi kesalahan demi, kenapa kita sebut demi Allahu Akbar. Terkadang manusia ni bila dia sakit ataupun dia kena musibah baru dia beringat balik. Bila dia dah baik balik, bila dia dah ni, dia datang balik penyakit dia. Jadi bagaimana? Allahu Akbar. Jadi sebenarnya sebab itulah kalau kita perhalusi hakikatnya, nak jadi baik itu, nak istiqamah itu bukannya mudah. Hakikatnya daripada kehendak Allah Subhanahu wa taala. Justru kita minta. Justru seperti disebutkan, yang kehendaknya telah mencampakkan ataupun mencetuskan dorongan kemahuan yang kuat di hati-hati para murid. Yang dimaksudkan murid ini adalah orang-orang yang berkehendak. Kita kadang murid-murid, kita ingat murid-murid, maksud murid ni sebenarnya yang berkehendak. Itu nama murid itu sendiri kalau orang faham, yang berkehendak. Kehendak kepada apa? Ilmu. Di mana wasilah dia, perantaraan dia? Guru, kitab. Masya Allah, tabarakallah. Tadi kita sebut bagaimana nak menyimbangkan antara dua. Sebab ada orang dia kata memang dia tak kisah, dia kata Tuhan Maha Pengampun, tak apalah. Jadi hidup kita di dunia ni nak seimbangkan antara takut kepada Allah dengan harap kepada Allah. Begini kata Imam Haddad, selagi mana kita hidup dekat dunia, hayat di kandung badan, belum lagi nak menuju pengakhiran, maksudnya belum nak mati lagi lah, belum nyawa dekat kerongkongan lagi, banyakkan takut kepada Allah. Kenapa? Nak tergelincir itu mudah. Nak tergelincir itu mudah. Nak jadi baik itu satu proses, nak tergelincir jadi takut kepada Allah, yakni takut, yakni takwa. Takut yakni takwa. Buat apa Allah suruh, tinggal apa Allah larang. Kemudian kata Imam Haddad, ketika mana nak meninggal maknanya kita ialah moga Allah beri kita taufik bila kita nak meninggal, kita tahu itu kita kena doa pada Allah. Antara karamah ataupun kemuliaan yang Allah Ta'ala berikan kepada awliya-Nya, Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan ilham dia tu nak meninggal bila. Kita tengok para imam Al-Ghazali sebelum meninggal, Imam Al-Haddad sendiri sebelum meninggal, seolah telah diberitahu bahawa sebenarnya bila. Jadi persediaan itu, Masya Allah, tabarakallah. Moga kita meninggal dunia di dalam keadaan husnul khatimah bil khair wal ufin wal afiyah, insya-Allah. Jadi kata Imam Haddad, sebelum meninggal tu banyakkan harap kepada Allah, moga Allah ampunkan dosa kita. Maknanya kita dah tahu dah sepanjang kehidupan kita sebelum kita meninggal, terapkan takut itu lebih. Jangan tak apa, aku masih muda lagi, banyak lagi masa. Jangan. Tapi bila dah nak meninggal, betul-betul nak meninggal, maka terapkan apa tadi? Raja', yakni berharap kepada Allah, moga Allah ampun dosa, moga Allah ampunkan semuanya, moga begitu. Itu yang penting kita faham. Jadi Allah Ta'ala yang mencetuskan, mencampakkan dorongan kemahuan yang kuat di hati-hati para murid yang berkehendak. Fayuz'ijuhum ila suluki sabilis sa'adah,
maka dorongan itu pun membimbing mereka menjalani jalan-jalan kebahagiaan sa'adah allati hiyal imanu wal ibadah, iaitu jalan iman, keimanan dan jalan ibadah. Wa mahlu kulli rasmin wa adah, yang menghapuskan segala rasam kelaziman adat dan adat kebiasaan. Maksud adat kebiasaan ni bukan adat resam, maksudnya apa? Tidak. Mana adat kebiasaan seperti mana kita tengok dekat bawah tu, Imam Al-Haddad berkata, yakni daripada adat kebiasaan nafsu. Di situ disebutkan dalam kitab beliau yang lain, itu yang dimaksudkan. Jadi keinginan tersebut, dorongan tersebut bimbing mereka ke jalan-jalan kebahagiaan, jalan iman dan ibadah. Tak lari iman, ibadah. Dan antara kedua tu apa dia? Buat catatan, ilmu. Ni yang kita mengaji ni. Antara iman dan ibadah itu jalan tengah dia apa? Ilmu. Menentusahkan ibadah, mensahkan iman dia, sahkan ibadah dia dengan ilmu. Di situ. Baik. Wa sallallahu wa sallam ala sayyidina Muhammad sayyidi ahli siyadah wa ala alihi wa sahbihi sadatil qadah, amma ba'du. Salawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tengku dah nak azan beritahu ya. Okey. Berapa minit lagi? 6 okey. 3 minit. Okey, baik. Nanti azan saya berhenti terus, Baik, solawat dan salam. Okey, apa makna solawat? Buat apa ataupun pembahagian solawat itu? Solawat itu terbahagi 3. Berdasarkan kalau kita tengok dalam surah Al-Ahzab, kalau tak salah saya ayat 56, Allah berfirman, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Kita azan dulu, kita sambung sikit lagi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allah
InsyaAllah kita akan sambung sikit lagi. Jadi secara ringkasnya, solawat itu ada 3 pembahagian dia. Yang pertama, solawat daripada Allah. Nombor 2, solawat daripada malaikat. Dan nombor 3, solawat daripada makhluk. Berdasarkan ayat tadi kita sebut, surah Al-Ahzab ayat 56. Jadi solawat daripada Allah apa maknanya? Buat catatan bagi yang mencatat, iaitu rahmat yang mencurah-curah kepada Rasulullah SAW. Itu makna solawat daripada Allah. Dia bukan bermakna kan kita kalau kita dengar Allah berselawat tu macam kita dak, bukan begitu. Maha suci Allah Ta'ala. Jadi maksud selawat Allah Ta'ala tu Allah mencurahkan rahmat yang mencurah-curah dan kebaikan kepada junjungan besar bagi Nabi Muhammad SAW. Itu maksud selawat daripada Allah. Manakala selawat daripada malaikat bermaksud istighfar. Perlu kita ingat, maksud istighfar di sini bukan yang macam kita nak mohon ampun tu. Kerana para nabi, para rasul tidak ada dosa sama sekali. Apatah lagi Rasulullah, maksum. Sebelum jadi nabi pun memang tak ada dosa. Jadi apa yang dimaksudkan istighfar di sini, kata ulama, istighfar yang dimaksudkan di sini dalam selawat kepada nabi oleh malaikat adalah meningkatkan lagi darajat nabi, tingkat lagi darajat nabi. Kita bayang nak faham begini, kita manusia biasa, insan biasa, kita berdosa pasti. Bila seseorang tu berdosa dan bertaubat dan nasuha betul-betul pada Allah Ta'ala, dan lepas tu dia tak buat dosa, sekiranya dia mati dalam keadaan dia taubat dan nasuha, buat ibadat pula lepas tu, katalah sejam, sehari ke seminggu, sebulan, dia tak buat apa-apa, jadi ditingkatkan darajat dia ataupun tidak? Pasti. Apatah lagi seorang Nabi Rasul yang tidak ada dosa sama sekali. Itu yang dimaksudkan istighfar. Bukan bermaksud permohonan keampunan, tetapi ditingkatkan lagi darajat. Yang ketiga, selawat daripada kita, makhluk daripada kita, bermaksud, boleh buat catatan, ad-du'a wasyafa'ah, doa dan permohonan syafaat. Ia satu doa, selawat ini satu doa, Masya Allah, tabarakallah. Dan juga permohonan syafaat. Sebab tu tadi kan kita berhenti azan, kita jawab azan, kita doa lepas azan. Sebab apa bang? Antaranya bagi Nabi sebut, siapa yang dengar azan, jawab azan, itu jangan bercakap time azan, dan kita doa lepas azan, Nabi akan bagi syafaat. Lagi satu, banyak berselawat kepada Nabi. Jadi selawat itu sendiri merupakan doa dan permohonan syafaat. Moga-moga kita dapat syafaat Nabi SAW ke atas junjungan besar Nabi Muhammad SAW. Okey, Nabi ni dia ada ciri dia. Nombor 1 apa dia? Saya bagi tahu ringkas ya. InsyaAllah kalau kuliah akan datang kita akan syarah semula. Ringkasnya, seorang manusia. Ini penting. Nombor 2, lelaki. Nombor 2. Nombor 3, merdeka ya. Nombor 4 apa dia? Selamat ataupun selamat daripada kecelaan pada dirinya dan nasab keturunan atasnya. Dan yang kelima, menerima wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Taala, namun tidak wajib untuk menyampaikannya. Walau tak wajib untuk menyampaikannya bang, tetapi boleh menyampaikan. Tetapi kalau Rasul wajib menyampaikan, tak dapat tidak. Baik, nanti kita akan beritahu secara lebih lanjut pada kuliah akan datang. Ya, penghulu. Di sini penting. Kadang-kadang orang tak faham. Boleh kita kata Nabi panggilan penghulu? Ada orang kata, ataupun ketua. Jadi ulama sebut ada 4 yang layak digelar sebagai ketua ataupun penghulu. Nombor 1, ketua suatu kaum. Ini saya petik daripada kitab Nailur Raja. Kita kalau orang tua ataupun kat sinilah kita ada pengerusi ke, nazir ke, tuan nazir kita panggil, tuan pengerusi, tok ketua kampung, boleh kita panggil pula. Bila Nabi kata panggil nama saja, biadab tu nama dia, biadab. Jadi ulama sebut, ni sepetik dari kitab Nailur Raja ya, 4 golongan yang boleh dipanggil ketua, penghulu.
ataupun tuanku, penghulu kita, ketua kita. Nombor satu, ketua satu kaum. Pertama. Nombor dua, ketua turus ketenteraan yang mengetuai ketenteraan. Yang ketiga, orang yang menjadi tumpuan kepada masyarakat. Walaupun dia tak dilantik jadi ketua bang, tetapi orang cari dia, minta nasihat, minta tunjuk ajar, minta bantuan, pun digelar sebagai Sayyid. Yang Sayyid di sini bermaksud bukan Sayyid yang keturunan Nabi itu. Jadi ahli keluarga Nabi itu tidak. Dia masukkan ni ketua tadi. Yang keempat, yang memiliki sifat hilim ataupun yang memiliki sifat kelembutan ataupun kesabaran yang begitu tinggi. Kata ulama, orang yang ada salah satu, bukan semua salah satu daripada 4 ciri ni boleh kita panggil ketua kita, Sayyid. Maksud Sayyid ni saya dah ulang sekali lagi tadi, bukannya Sayyid Syarifah tu, tetapi panggilan ketua, penghulu kami, ketua kami. Jadi 4 cirinya kalau ada salah satu boleh. Apatah lagi Rasulullah ada tak keempat-empat ciri? Ada tak keempat-empat ciri itu ada pada Nabi SAW? Satu ketua satu kaum, Nabi ni ketua turus ketenteraan, Nabi SAW itu yang mempunyai yang menjadi tumpuan kepada ummah, dan baginda Nabi yang memiliki sifat hilim, yang kesabaran yang begitu tinggi, yang tidak mudah terpancing kemarahannya. Itu ada belaka pada Nabi SAW. Adakah tidak layak untuk kita panggil sedemikian? Saya ingat berhenti kat takat tu saja. Walaupun nampak macam simple kan mukadimah ni, tapi kalau kita satu-satu nak perhalusi, terlalu banyak ilmu yang boleh kita dapat. Belum lagi isi kandungannya lagi. Bukan tujuan kita nak melambat-lambatkan, jangan salah faham. Kalau nak belajar secara tahqiq ni cara dia, kalau nak baca je bang, memang sekejap. Separuh ni pun saya boleh baca. Tapi kita nak faham satu-satu, nak meresap ke dalam kalbu, nak beramal dengannya, moga dia jadi ilmu yang bermanfaat. Sama juga saya pun niatkan sedemikian, moga-moga Allah Ta'ala berkati. Jadi kita masih lagi pada perenggan wasallallahu wasallam ala Sayyidina Muhammad. InsyaAllah kita akan bahas pada kuliah yang akan datang dengan izin Allah Ta'ala, ya, dengan izin Allah Ta'ala. Jadi mudah-mudahan ada keberkatan pada masa yang kita luangkan ini, ya, dan mudah-mudahan Allah Ta'ala jadikan kita di kalangan orang-orang yang selamat di dunia dan juga di akhirat. Tolong tanda pada penghulu bagi sekalian orang tu, kita majlis, ya. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammad wa alihi wasallam walhamdulillah alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin nabiyyi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika wa nawwir al-ardha bi nuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. اللهم ارزقنا التوفيق والهداية والعناية والاستقامة. اللهم ارزقنا الإخلاص وجميع الفروض في جميع الأحوال. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التعرف والعارفين واهدنا لصراطك المستقيم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وعلى طاعتك. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. تب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم والحمدلله رب العالمين. InsyaAllah pada kuliah akan datang kita akan beritahu syarah ahli keluarga Nabi itu siapa, sahabat Nabi itu siapa, dan terus kita masuk kepada pengajian kita yang seterusnya. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.